Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam. Kepada ahli panel undangan kita pada hari ini yang saya muliakan. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah kempen keselamatan jalan raya. Bagi memberkati majlis, saya dengan ini menjemput saudara Encik Nai Durihan untuk mengetahui bacaan doa. Persilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa tersebut. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, sedikit info berkenaan dengan panel jemputan kita pada hari ini ya. Nama beliau ialah Muhammad Fahri bin Hashim, telah berkhidmat dengan PDRM selama lebih kurang 15 tahun. Memulakan perkhidmatan awal di IPK Selangor, kemudian ke IPD Sentul, ke IPD Seremban dan sekarang berkhidmat di Jabatan Siasatan Pengurusan Trafik Bukit Aman. Selamat datang saya ucapkan kepada Cik Muhammad Fahri. Sebelum memulakan majlis, kita lihat sedikit montaj yang telah disediakan oleh pihak PDRM. Silakan.没有 play， 退了了。Pemandu trailer rempuh kenderaan. Yang berlaku, tular satu rakaman video di media sosial memaparkan sebuah kenderaan trailer merempuh beberapa kenderaan yang berlaku di Jalan Tambak, Johor. Info lanjut mengenai kes ini, kita bersama Asisten Komisioner Polis Tuan Raub bin Selamat, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan yang berambil talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asisten Komisioner Polis Raub bin Selamat, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan. Untuk makluman, pada 7 Julai 2022, jam lebih kurang 9.25 pagi, telah berlaku satu kemalangan jalan raya di Jalan Tambak Johor menghala ke Singapura yang melibatkan 12 buah kenderaan terdiri daripada satu buah lori, satu buah bas, satu buah van, 9 buah motorkar. Kenderaan warga asing yang terlibat sebanyak 6 buah, manakala kenderaan pakai tempatan juga 6 buah. Dalam kemalangan tersebut tidak berlaku sebarang kemalangan jiwa, hanyalah mengalami kerosakan kecil pada kenderaan. Kemalangan dipercayai berpunca daripada kerosakan mekanikal lori yang membawa muatan habuk kayu untuk menghala ke negara jiran Singapura. Pihak polis mengingatkan kepada semua pengguna-pengguna jalan raya agar sentiasa berhati-hati di jalan raya semasa berada di atas jalan raya, terutama pada musim perayaan inilah.
Dan juga pihak polis ingin mengingatkan pemilik-pemilik kenderaan, pengusaha-pengusaha kenderaan perangan agar memastikan bahawa kenderaan-kenderaan mereka berada dalam keadaan yang sempurna semasa berada di atas jalan raya. Elakkan daripada membawa kenderaan dalam keadaan yang mempunyai masalah-masalah kerosakan. Juga saya menasihatkan kepada pengguna-pengguna jalan raya memandu kenderaan dengan berhati-hati dan elakkan diri daripada menggunakan pengaruh alkohol dan juga pengaruh dadah semasa memandu. Pemandu trailer seorang lelaki warga tempatan berusia 34 tahun telah ditahan dan akan direman pada 8 Julai 2022 di Mahkamah Johor Bahru bagi membantu siasatan. Hasil ujian saringan awal air kencing ke atas pemandu berkenaan didapati negatif dari sebarang pengaruh darah. Hasil semakan mendapati pemandu tersebut mempunyai 33 rekod saman pelbagai kesalahan dan 6 saman trafik yang masih belum dijelaskan. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan membahayakan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih dari 5 tahun atau denda tidak kurang dari RM5,000 dan tidak melebihi RM15,000. Patuhi undang-undang jalan raya yang ditetapkan. Awas, anda diperhatikan. Okey, untuk makluman hadirin, topik ini dipilih adalah kerana negara kita menghadapi kadar kemalangan harian yang sangat tinggi yang melibatkan kesemua jalan negeri yang ada di Malaysia. Tujuan KP ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan dan peranan semua pihak agar dapat membina kesedaran kepada mereka tentang kepentingan dalam aspek keselamatan di jalan raya. Isu kesedaran keselamatan raya ini perlu dipandang serius oleh masyarakat agar tidak diambil sambil lewa serta mengambil langkah bagi mencegah dan mengatasi isu ini yang semakin meningkat. Lebih-lebih lagi apabila musim perayaan di mana jumlah kenderaan di atas jalan raya bertambah. Ianya dapat diatasi jika masyarakat awam diberikan pendedahan dan kesedaran tentang pentingnya usaha mencegah melalui program-program semua ini agar dapat menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Tanpa melengah-lengahkan masa, saya dengan ini menjemput Encik Muhammad Fahri untuk memberi sedikit pengenalan atau info berkenaan dengan Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada pengacara majlis. Sebelum saya mulakan, belum terlambat rasanya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Semoga tahun baru membawa seribu rahmat dan kejayaan kepada kita semua. Okey, semuanya sentiasa berada dalam keadaan selamat di mana jua anda berada. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, suka saya memperkenalkan di sini yang di mana Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik ni atau short formnya JSPT telah ditubuhkan secara rasminya pada 25 Mac 2016 sempena sambutan Hari Polis ke-209. JSPT yang memang tidak asing lagi merupakan antara agensi penguatkuasaan tonggak utama dalam melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan lalu lintas trafik dan undang-undang di Malaysia. JSPT ditubuhkan dengan objektif utama menyediakan sebagai sebuah jabatan yang menerajui pengurusan trafik dengan teras perkhidmatan utama seperti siasatan dan perundangan, penguatkuasaan, kawalan lalu lintas dan juga pengurusan saman. Okey, baik. JSPT merupakan melaksanakan visinya sebagai agensi peneraju penguasaan lalu lintas dalam menentukan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Okey, seterusnya misi JSPT adalah memberi perkhidmatan yang cekap, profesional dan berkualiti dalam melindungi dan menjamin persekitaran yang selamat kepada pengguna jalan raya. Okey.
Terima kasih atas info tersebut. Okey, banyak soalan nak tanya ni Cik Fahri. So, Okey, boleh boleh. boleh ke kongsi ni? Banyak nak tanya ni. InsyaAllah. Okey, so sekarang ni saya ada sedikit, saya nak minta Cik Fahri kupaskan sedikit berkenaan dengan info kemalangan, puasan atau latar belakang berkenaan dengan kemalangan. Boleh? Boleh Cik Fahri? Okey. Okey, baik. Okey, info kemalangan. Pada masa kini kita seringkali negara kita menghadapi kadar kemalangan harian yang tinggi, di mana melibatkan semua jalan negeri yang ada di Malaysia. Nahas jalan raya merupakan salah satu penyumbang utama punca kematian di Malaysia. Kena ingat tu ya. Untuk dekad yang lepas, secara puratanya 6,540 orang telah terbunuh berpunca daripada nahas jalan raya pada setiap tahun. Manakala mengikut laporan yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2020, nahas jalan raya merupakan punca kematian utama bagi golongan kanak-kanak dan belia. Berdasarkan statistik nahas jalan raya daripada Polis Diraja Malaysia sendiri, pada tahun 2011 sehingga 2020, jumlah kematian nahas jalan raya berada kadar yang tertinggi pada tahun 2016. Maaf, suara Puan Mun tak dengar. Oh, minta maaf Okey. Terima kasih Cik Fahri. Okey, Atas baik. info tersebut. Okey. Saya nak tanya Cik Fahri, siapakah pihak yang berwajib dalam pengumpulan dan pemantauan data kemalangan jalan raya? Boleh Cik Fahri share? Okey, baik. Okey, terdapat dua jenis kaedah pengumpulan yang dijalankan, iaitu melalui penyiasatan kes kemalangan yang dikendalikan oleh PDRM sendiri, serta melalui operasi penyiasatan dan rekonstruksi kemalangan berasaskan kaedah penyelidikan yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Okey. Akta yang digunakan macam mana Cik Fahri? Akta ataupun kaedah yang digunakan untuk ni? Untuk Okey, bagi akta yang digunakan dan kaedah yang digunakan, penyiasatan yang dijalankan oleh pihak PDRM adalah di bawah peruntukan Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang meliputi kesemua peringkat kemalangan jalan raya. Manakala penyiasatan dan rekonstruksi kemalangan berasaskan kaedah penyelidikan yang dijalankan oleh MIROS, bertujuan mengenal pasti faktor kemalangan dan kecederaan mangsa. Dari aspek penggunaan kenderaan serta jalan raya dan persekitaran. Penyiasatan oleh MIROS dijalankan menggunakan dua kaedah, iaitu retrospective dan on the stop, bergantung kepada tahap sesuatu kes kemalangan tersebutlah. Okey. Berkenaan dengan tentang statistik kemalangan jalan raya, macam mana pula Cik Fahri? Statistik kemalangan jalan raya. Okey, baik. Okey, ya, saya bersetuju. Setiap kita, seperti kata pengacara tadi saban tahun kes kemalangan jalan raya meningkat dengan kadar yang amat membimbangkan. Jika boleh kita cuba paparkan statistik kemalangan jalan raya pada tahun 2010 sehingga 2019. Okey, kita tengok paparan daripada 2010 hingga 2019. Menerusi paparan imej ini, dapat kita lihat
setiap tahun kadar kemalangan tidak pernah menurun, meningkat dan terus meningkat. Soalan ni sebenarnya masalah daripada kecuaian kita ni sebenarnya ni, amat membimbangkan. Saya sendiri tengok pun saya pun Ya, takut. betul. Betul tu. Saya sendiri kadang-kadang saya ambil pendekatan supaya mengelakkan daripada berlakunya ataupun untuk mengelakkan diri saya daripada tersangkut dalam jam. Sebab saya tahu bila time musim perayaan mesti ramai orang akan berebut-rebut untuk pulang ke kampung dan berebut dalam keadaan tergesa-gesa masing-masing nak balik kampung. Ya, So betul tu. kadang-kadang dia tak ada buat pemeriksaan atas kenderaan, dia tak check apa yang patutnya dia check, betul tak Cik Fahiri? So, Ya, betul tu. Seperti yang yang terpapar dan dapat dilihat oleh semua, kita dapat melihat 2016 merupakan kemuncak berlakunya kadar kematian yang tinggi akibat kemalangan jalan raya, iaitu sebanyak 7,152 kematian berbanding pada tahun 2019 iaitu sebanyak 6,167 kadar kematian. Ini memberikan satu sinar dan harapan yang positif kepada semua bahawa semua pihak hendaklah bersatu tenaga dan memberikan komitmen dalam melaksanakan usaha-usaha mencegah dan mengawal kadar kemalangan, seterusnya dapat menurun kadar kematian. okey Cik Fahiri kalau kita tengok kemalangan yang berlaku selalunya pemandu macam mana? Pemandu lelaki ataupun perempuan yang banyak menyumbang kepada kemalangan. Adakah perempuan ataupun lelaki? Apa pandangan Cik Fahiri? Okey, baik. Okey, tentang pemandu lelaki atau perempuan ni, lelaki ke atau perempuan, kita sering dengar pihak ini menyalahkan pihak ini. Betul? Okey. Pihak yang lain lagi satu mengatakan kesalahan pihak yang sana. Jadi kita sepatutnya jangan saling salah menyalah lah. Realitinya walaupun pemandu wanita sering dikatakan dengan sikap lambat, yang selalu lambat lah berada di jalan raya. Saya terasa ni Cik Fahiri. Saya cuma nak katakan apa yang ni lah Okey, pemandu lelaki kekal mencatatkan angka kemalangan jalan raya tertinggi dengan jumlah kecederaan sebanyak 19,077 berbanding hanya 3,992 kes bagi wanita. Ianya adalah berdasarkan data statistik yang dikumpul dari tahun 2018 hingga 2021 yang mendapati bilangan pemandu lelaki ni yang terlibat dalam nahas jalan raya adalah 2.4 kali lebih tinggi berbanding wanita. Mengambil kira bilangan penduduk lelaki mempunyai purata kadar nahas jalan raya sebanyak 1,351.47 untuk setiap 100,000 penduduk berbanding 5,307.97 bagi wanita, sekaligus membuktikan lelaki 2.5 kali lebih berisiko berbanding wanita. Risiko ini juga dipengaruhi oleh faktor pendedahan lelaki di atas jalan raya kerana majoriti mereka merupakan ketua keluarga yang keluar mencari rezeki setiap hari dan memandu dalam tempoh yang lama. Okey, data statistik Polis Diraja Malaysia itu turut merekodkan perbezaan antara angka kematian iaitu penduduk lelaki sebanyak 3,965 kes dan 574 kes bagi wanita. Ciri berbeza pada lelaki dan wanita mempengaruhi pemanduan setiap persepsi keselamatan dan keselesaan dalam kereta sendiri. Pemanduan memerlukan gandingan aksi dan reaksi sikap
terlebih yakin sehingga memandu di luar kawalan serta secara berbahaya sering menyebabkan kemalangan lah. Selain daripada kesalahan memandu menggunakan telefon bimbit dan melebihi had laju. Okey, saya rasa agak sedikit bangga dari sini sebab saya tengok kat sini pemandu wanita lebih berhemah lah daripada segi statistik ni. Ya, betul lah tu. Tapi saya tengok kadang-kadang ada juga pemandu wanita ni yang dia macam multi skilling. Dia bawa kereta sekali dengan make up dalam kereta. Dia bawa kereta, dia boleh makan Itulah dalam punca, kereta. itu satu punca lah tu. Punca juga tu. Boleh tak Cik Fahri ada nak paparkan apa-apa ke? Sekejap Ada nak paparkan apa-apa ke? Sebenarnya terdapat beberapa kesalahan utama yang menyumbang kepada faktor berlakunya kemalangan jalan raya. Yang mana saya akan terangkan secara ringkas jenis kesalahan, denda serta hukuman yang boleh dikenakan. Okey. Seperti yang terpapar tu, terdapat 6 kesalahan utama di mana yang pertama guna telefon bimbit. Mengikut peraturan 17A, tindakan memandu sambil menggunakan telefon bimbit tanpa alat bebas tangan atau yang handfree lah orang kata, anda akan didenda sehingga RM1,000 atau penjara 3 bulan. Bagi sabit kesalahan yang berulang, kedua, anda pula dikenakan sebanyak RM2,000 atau penjara sehingga 6 bulan. Kesalahan ni kena hadir ke mahkamah untuk pengetahuan semua. Dia tidak boleh dibayar di mana-mana cawangan trafik. Okey, Kalau bayar awal Cik Fahri ada diskaun tak Cik Fahri? macam mana tu? Kalau kita bayar awal ada diskaun tak Cik Fahri? Sebenarnya diskaun ni bergantung kepada pihak PDRM, di mana setiap tahun rasanya pihak PDRM akan memberi iklan untuk pembayaran secara diskaun kepada pengguna orang-orang yang disaman lah selalunya. Okey tidak berhenti di lampu isyarat merah. Sekiranya anda melanggar lampu isyarat merah, anda boleh didenda sebanyak 300. Potong barisan, jika disabit kesalahan, pemandu boleh didenda sehingga 300. Memotong garisan berkembar pun sama. Dia punya saman 300. Dan penunggang motosikal yang tidak memakai tepi keledar pun sama juga, dia punya denda 300. So ingatlah duit bukan senang nak dicari untuk bayar saman. Jadi Habis gaji sebulan macam ni itulah. Kadang-kadang kita pun tengok orang nak kena saman ni minta tolong pada kita, tapi nak buat macam mana? Itu dah tugas kita sebagai penguatkuasa. So kita terpaksa laksanakan juga. Okey, selain daripada itu, memandu di lorong kecemasan juga. Memandu di lorong kecemasan ni sering kali kita lihat apabila waktu-waktu perayaan lah. Di mana jalan yang terlalu padat di atas lebuh raya, di situlah berlakunya kesalahan di mana pengguna-pengguna jalan raya ni sering menggunakan laluan kecemasan. Okey, memandu lawan arus, itu pun salah satu juga. Di mana memandu lawan arus ni banyak sering berlaku di lebuh raya. Okey, kesemua kesalahan ni adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh ramai orang. Yang amat penting sekali sikap bertanggungjawab tu dan disiplin kendiri yang perlu ada setiap orang.
agar kemalangan dapat diminimumkan seminimum yang mungkin lah. Kesalahan-kesalahan utama ni adalah penyumbang ya. Kena ingat tu, kesalahan-kesalahan utama ni adalah penyumbang faktor terjadinya kemalangan jalan raya. Khususnya di negara kita lah, Malaysia ni. Okey, Cik Fahri. Tengok Cik Fahri tu dah penat dah bercakap tu. So saya nak break. Kita break sekejap. Okey, Okey, sebelum baik. selepas kita break, kita akan buka soal untuk sesi soal jawab Okey. Okey. Cik Fahri boleh berehat dululah. Banyak cakap lah tadi kan. Berapa Okey, minit baik. break? Berapa minit Puan Mun? 3 minit. Dalam masa break ni kita tayangkan sikit sedutan-sedutan kemalangan jalan raya yang pernah berlaku dalam Malaysia untuk makluman semualah. Contoh-contoh kemalangan yang pernah berlaku Okey, Cik Fahri, kita sambung balik semula. Ya, baik. Okey, sekarang ni saya mohon penghadiri, siapa yang ingin bertanyakan soalan, boleh kemukakan soalan lah. Silakan. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Asila, boleh panggil saya Ila. Saya ada 3 soalan nak ditanyakan. Mengapakah kadar kematian penunggang motor basikal begitu tinggi, Encik Hairi? Okey, satu soalan yang baik. Okey, terima kasih kepada siapa saudari tadi? Encik Ila Encik ya? Ila, Okey. Terima kasih. Soalan yang bagus. Okey, kita sering kali dengar mengapa setiap kali penunggang motosikal ni begitu tinggi dia punya kadar kematian. Okey, di mana kadar kematian yang melibatkan motosikal lebih tinggi berbanding berbanding kereta. Ini disebabkan sikap penunggang itu sendiri. Motosikal yang beroda 2 ni lebih cenderung menyebabkan kemalangan. Kecuaian dan kurang tumpuan juga boleh menyebabkan kemalangan dengan sekelip mata. Okey, faktor jalan raya, cuaca dan keadaan semasa pada kenderaan serta kenderaan perlu diambil kira ketika menunggang So kena ingat tu. Jalan raya yang baik, tidak baik, cuaca, hujan, basah kering, itu semua kena dititik beratkan sebelum kita memandu
atau menunggang motosikal. Kesempurnaan kenderaan juga harus diberi keutamaan yang utama. Kerana setiap kemalangan tu boleh berpunca daripada kenderaan kita sendiri juga. Sebagai contoh, brek tidak berfungsi dengan baik, tiada lampu hadapan, tayar yang botak. Itu salah satu penyumbang daripada berlakunya kemalangan jalan raya. Menunggang di jalan raya yang kurang baik ni, brek tidak berfungsi, tayar tiada bunga, boleh menyebabkan punca berlakunya kemalangan yang paling kemalangan lah. Tapi yang paling penting sekali, kena ingat, mesti ada lesen memandu dan cukai jalan mesti hidup. Itu yang paling utama. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua sendiri. Apakah tindakan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang keselamatan jalan raya ni? Okey, baik soalan. Okey, apakah tindakan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang keselamatan jalan raya ni? Pertama, kita memperkenalkan pendidikan keselamatan jalan di peringkat sekolah lagi. Tindakan kesedaran yang telah diambil kira seperti mengadakan pameran dan tayangan-tayangan video bagi menimbulkan rasa kesedaran. Ops didik juga telah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Itulah salah satu langkah-langkah ataupun kesedaran yang kita titik beratkan kepada masyarakat tentang keselamatan jalan raya. Ada lagi soalan ke Cik Ila? Soalan yang terakhir. Boleh saya tanya banyak soalan ni? InsyaAllah. Okey, soalan yang terakhir. Wajarkah penjara mandatori dilaksanakan ke atas pelaku kesalahan jalan raya? Okey, berkenaan dengan wajarkah penjara mandatori ni perlu dilaksanakan. Okey, bagi saya, bagi pendapat saya lah okey, penjara mandatori ni wajar kerana menampakkan ketegasan penguatkuasaan dalam memberi kesedaran kepada pesalah. Penjara mandatori dilaksanakan ke atas pelaku kesalahan jalan raya adalah wajar seperti memandu dalam keadaan mabuk, hayal dadah yang boleh menyebabkan kemalangan maut. Tapi kalau kesalahan lain tu, sebagai contoh, langgar lampu, kita bagi kompon sajalah. Kita just keluarkan saman, seperti yang saya cakap tadi lah, kesalahan-kesalahan utama tadi, seperti guna telefon bimbit, pandu laju, potong queue, lampu isyarat merah, lorong kecemasan, potong barisan bergembar. Sebagai kesalahan-kesalahan yang saya sebut tadi tu, kita pihak PDRM akan keluarkan saman saja. Okey Cik Ila, cukup 3 soalan cukup ke Cik Ila? Ke nak tambah lagi Cik? Cukup, saya bagi ruang ke bawah saya. Takut cuba tengok saya soalan. Terima kasih atas soalan itu tadi dan penerangan yang cukup komplit daripada Cik Fahiri. Okey, saya buka soalan lagi kepada penonton. Siapa yang ingin bertanya soalan boleh bertanyakan kepada Cik Fahiri. Siapa? Silakan bagi anda. Okey. Terima kasih kepada Encik Raihan betul Encik Raihan Okey, terima kasih kepada Encik Raihan kerana memberi soalan yang cukup bagus. Okey, soalan Encik Raihan yang pertama. Musim perayaan semakin tiba, apakah langkah yang boleh
dipertingkatkan untuk memberi kesedaran kepada pengguna. Okey, salah satu adalah peranan media massa yang memperluaskan kempen kesedaran melalui pelbagai aplikasi dapat memberikan impak besar kepada pengguna masa kini. Kamera perangkap laju telah siap sedia untuk merakam kenderaan-kenderaan yang tidak patuh pada had laju yang dibenarkan. Di mana musim perayaan, kompaun kesalahan pandu laju dimaksimumkan. Anggota trafik sentiasa berada di atas jalan raya untuk pengetahuan semua, untuk mengawasi pengguna jalan raya yang tegar melakukan kesalahan, dan tidak lupa juga membantu untuk memberikan bantuan kepada pengguna-pengguna jalan raya yang mengalami kecemasan. Okey, bagi soalan yang kedua Cik Rehan tadi, apakah tindakan awal yang boleh pengguna lakukan sekiranya berlaku sebarang kecemasan di musim perayaan yang bakal tiba ni? Okey, seperti yang saya cakap tadilah, pihak PDRM akan memberikan bantuan yang semaksimum yang boleh. Sebagai contoh, kita akan mengambil tindakan yang sewajarnya lah kepada pengguna-pengguna jalan raya yang ada sebarang kecemasan. Suka saya ingatkan pengguna-pengguna jalan raya jangan mengambil tindakan sendiri. Sekiranya berlaku kecemasan, segeralah hubungi bantuan kecemasan 999 untuk sebarang bantuan. Sekiranya berlaku kecemasan di jalan raya, rosak seperti sekiranya rosak, pastikan kenderaan dialih dulu di tempat yang selamat dan tidak menghalang kenderaan yang lain, dan dapat menghindari itu semua dapat mencegah dan menghindari kemalangan. Okey, berlakunya kemalangan sama ada maut atau parah ringan, hubungi 999 untuk mendapatkan bantuan. Pastikan keselamatan nyawa diri sendiri dulu serta keluarga perlu diutamakan dahulu sebelum kita nak menyelamatkan atau memberi bantuan kepada orang lain. Okey. Cukup lengkap jawapan daripada Cik Fahiri. So ingatan untuk semua, jangan lupa kalau balik kampung tu pastikan keselamatan keluarga kita penting Ya, Okey, betul. saya buka saya buka last. Ada pertanyaan lagi tak daripada hadirin? Encik, saya ada 3 soalan lah nak bertanyakan pada Encik Fahiri lah. Ya. Soalan pertama, seperti yang kita sedia maklum bahawa memandu di bawah pengaruh alkohol juga merupakan salah satu berlakunya kemalangan. Betul. Boleh kita tahu tak apakah tindakan yang dikenakan kepada individu yang memandu di bawah pengaruh alkohol yang menyebabkan kepada kemalangan? Okey, baik. Soalan yang bagus. Sebab seperti yang kita maklum, sering kali kita dengar memandu secara mabuk ni. Memandu mabuk dan berlakunya kemalangan. Okey, seperti mana Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta dalam braket Akta 333, di mana orang yang semasa memandu sesuatu kenderaan, motor di jalan raya ataupun tempat awam menyebabkan kematian atau kecederaan kepada mana-mana orang, melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan hendaklah dihukum penjara selama tempoh tidak kurang dari 3 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun. Lama tu. Didenda tidak kurang daripada RM8,000 dan tidak lebih RM20,000. Itu kena ambil tahulah tu, kena ambil maklum.
Mahkamah hendaklah memerintahkan supaya butir-butir mengenai apa-apa sabitan di bawah seksyen yang saya cakapkan tadi diendoskan pada mana-mana lesen memandu yang dipegang oleh orang yang disabitkan itu. Seseorang yang disabitkan di bawah seksyen ini adalah hilang kelayakan daripada memegang atau mendapatkan sesuatu lesen memandu selama tempoh tidak kurang dari 5 tahun dari tarikh sebatan. Dan dalam hal sabitan kali kedua atau kali kemudian hilang kelayakan selama tempoh 10 tahun dari tarikh sabitan. Walaupun subsection 1 jika seseorang yang memegang lesen memandu percubaan disabit di bawah seksyen ini, mahkamah hendaklah sudahkan itu membatalkan lesen memandunya. Oh, okey, jelas. Ada soalan lagi, Cik Syarul? Soalan yang kedua nak bertanyakan, macam tadi kita sedia maklum memandu di bawah pengaruh alkohol. Tapi boleh dapat tahu tak berapakah had alkohol yang ditetapkan atau dibenarkan mengikut peruntukan undang-undang? Okey, bagi had alkohol yang dibenarkan mengikut peraturan undang-undang ni, had alkohol terkini adalah telah diturunkan. Dulu had adalah sebanyak 70%. Dan kini telah diturunkan kepada 50%. Bagi pemandu yang memandu dalam pengaruh alkohol, tidak boleh lari dan tipu. Ini kerana selepas ujian pernafasan dibuat, mereka akan dibawa ke hospital. So kena ingat tu, mereka dibawa ke hospital untuk ujian alkohol dalam darah. Okey, kena ingat tu. Okey, faham, jelas. Dan soalan yang terakhir lah daripada saya, apakah tindakan pihak berkuasa bagi mengurangkan had laju bagi mengelakkan kemalangan jalan raya daripada berlaku? Okey, mengurangkan pihak berkuasa bagi mengurangkan had laju ni mengenai kemalangan jalan raya ni. Okey, seperti yang kita sedia maklum, salah satu punca berlakunya kemalangan disebabkan oleh pemanduan kita lah secara melulu dan melebihi had laju yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Oleh itu, bagi membendung perkara ni, pihak berkuasa telah menetapkan dan menempatkan beberapa perangkap had laju dan sekatan jalan raya di beberapa lokasi hotspot yang sering berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, di mana-mana jalan raya sekarang ni terdapat kamera untuk memantau kenderaan yang berada di atas jalan raya. So suka saya ingatkan kepada pengguna-pengguna jalan raya haruslah berwaspada kerana setiap gerak-gerik anda tu dirakam oleh kamera. Okey. Terima kasih Encik Khairi. Jelas dan teranglah penjelasan daripada Encik tu. Saya faham lah. Pani nak kena hati-hati lah. Banyak mahkamah hati ni. Ya, betul tu Encik Syarul. Okey, terima kasih Cik Syarul atas soalan tu tadi. Sekarang ni saya menutup sesi soal jawab. Sebelum saya buat penutup, saya minta Cik Fahri untuk membuat sedikit kata-kata akhir lah sebelum kita kita tamatkan sesi kita. Okey, sebelum saya mengakhiri saya punya ceramah ataupun penerangan ni, suka saya nasihatkan kemalangan jalan raya boleh berlaku pada siapa saja. Kita kena ingat tu, tanpa mengira jantina. Sebenarnya ia bergantung pada sikap kita lah, ya. Sikap kita sendiri. Jika kita lebih cermat memandu, maka risiko kemalangan jalan raya tu mungkin dapat kita elakkan.
sekaligus buang sikap yang pentingkan diri sendiri tu, jangan lakukan kesalahan yang seperti yang dikongsikan di atas tadi lah, yang apa yang saya cakap tadi tu. Kerana kesalahan-kesalahan tu kita boleh kurangkan dengan seminimum yang boleh, sehingga boleh kita punya diri kita, orang kata, jangan pentingkan dirilah. Di atas jalan raya ni kita jangan pentingkan diri kita sendirilah. Kita ingat Biasa betul langsung kita sentiasa beransur, bertimbang rasa kepada pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Kita sebab orang kata kita sedia maklum, orang cakap bukan kita je bayar rotek orang katalah kan. Orang lain pun bayar cukai jalan. Jadi beza-beza. Ada beza kereta je lah. Cik Mairi. betul. Banyak nak bayar. Keperhatian setiap pengguna jalan raya amatlah penting, kerana kita jaga keselamatan orang lain pun akan jaga keselamatan diri kita. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pentingkan diri sendiri ketika berada di atas jalan raya. Ini akan membawa padah kepada diri sendiri. Ingat, pandulah dengan cermat dan sentiasa patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan bersama. Sayangilah keluarga kita yang menunggu kita di rumah. Akhir kata dari saya, pandu berhikmah, jiwa selamat. Okey, terima kasih banyak-banyak pada panel kita pada hari ini. Demikian tadi rumusan buah bicara daripada panel kita tentang kempen keselamatan jalan raya. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Harapan saya buah bicara ini juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat buat semua yang hadir pada hari ini. Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, saya mewakili semua ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada panel kita pada hari ini dan semua hadirin yang sudi menyaksikan webinar ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri webinar ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Airi. Terima kasih Cik Airi dengan Puan Mun.